Assalamualaikum, nama saya Nur Amira Izzati binti Azhar 277557 akan menjelaskan bahagian pengenalan mengenai pencemaran Sungai Kim Kim di Pasir Gudang, Johor. Pencemaran ialah kemasukan bahan berbahaya dalam alam sekitar. Bahan pencemaran boleh menjadi semula jadi seperti abu gunung Merapi dan ia juga boleh dicipta oleh aktiviti manusia seperti sampah atau air larian yang dihasilkan oleh kilang. Setengah air yang tercemar kelihatan berlumpur, berbau busuk dan mempunyai sampah terapung di dalamnya. Setengah air tercemar kelihatan bersih tetapi dipenuhi dengan bahan kimia berbahaya yang tidak boleh dihidup atau dilihat. Bahan kimia dalam air larian boleh mewujudkan persekitaran toksik untuk hidupan akuatik dan masyarakat setempat. Pengurusan sisa yang pesat membawa kepada penjanaan sisa berbahaya yang lebih besar. Walaupun mempunyai peraturan dan penubuhan dasar pengurusan sisa berbahaya, kejadian membuang sisa berbahaya secara haram telah berlaku secara meluas di negara ini. Pada tahun 2019, Malaysia dikejutkan dengan insiden keracunan kimia di Pasir Gudang yang menyebabkan ribuan orang berasa sakit selepas terdedah dengan campuran bahan kimia yang dibuang secara haram ke Sungai Kim Kim, Pasir Gudang, Johor. Menurut Ketua Polisi Negara, insiden pencemaran Sungai Kim Kim pada bulan Mac adalah disebabkan oleh pembuangan sisa berjadual secara haram di sungai tersebut. Sebuah lori tangki dari luar Pasir Gudang membuang 2.43 tan sisa kimia ke dalam sungai tersebut. Pada pagi 7 Mac 2019, beberapa pelajar sekolah rendah Pasir Putih dan sekolah menengah Pasir Putih mengalami kesukaran bernafas, batuk, loya, muntah dan sakit tekak selepas terhidu bau yang kurang menyenangkan di kawasan sekolah mereka. Sehingga 20 Mac, seramai 5,039 pelajar dan penduduk telah dirawat akibat terdedah dengan sisa kimia berbahaya yang dibuang di Sungai Kim Kim tersebut. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nur Sabrina binti Abu Bakar. Saya akan menerangkan tentang kaedah kajian. Bahagian ini menjelaskan cara bagaimana data yang diperoleh dalam kajian ini dikumpul oleh pengkaji. Secara umumnya, kaedah kajian terbahagi kepada dua, iaitu kaedah kajian kuantitatif dan kaedah kajian kualitatif. Dalam kajian ini, iaitu kajian tentang pencemaran air di Sungai Kim Kim, Johor, pengkaji telah menggunakan kaedah kualitatif untuk mendapatkan data dan mengumpul data. Kaedah kualitatif digunakan untuk mendapatkan pengetahuan yang lebih mendalam tentang sesuatu kajian. Secara umumnya, dalam kaedah kajian kualitatif terdapat 4 bentuk kaedah yang boleh digunakan untuk mengumpul data seperti pemerhatian, temu bual, dokumen dan imej. Dalam kajian ini, pengkaji memilih kaedah temu bual. Kaedah temu bual ini dapat mengumpul maklumat secara langsung daripada sekumpulan responden yang dipilih. Dalam kajian ini, pengkaji mengumpul maklumat tentang punca, kesan, langkah dan maklumat lain mengenai kajian pencemaran air di Sungai Kim Kim, Johor. Seterusnya, berkaitan dapatan kajian. Berdasarkan temu bual yang dijalankan, pengkaji dapat mengumpul data dan maklumat berdasarkan pandangan dan jawapan yang diberi oleh responden. Pengkaji telah melakukan sesi temu bual bersama 7 orang responden. Terdapat 5 soalan yang dikemukakan kepada responden dalam sesi temu bual. Semua responden menyatakan mereka mengetahui tentang pencemaran Sungai Kim Kim yang terletak di Johor. Kesemua responden mengetahui pencemaran ini melalui berita dan akhbar yang banyak tular di media sosial dan di televisyen. Kesemua responden turut memberikan maklumat yang sama berkaitan kesan pencemaran Sungai Kim Kim kepada manusia, iaitu masalah kesihatan terjejas seperti sesak nafas. Kesemua responden juga menyatakan punca terjadinya pencemaran Sungai Kim Kim adalah disebabkan oleh pembuangan sisa toksik daripada kilang yang berhampiran sungai tersebut secara haram dan berleluasa. Cadangan juga diberikan oleh setiap responden, iaitu kesemua responden memberi pendapat seperti
menguatkuasakan undang-undang dan mengambil tindakan yang sewajarnya kepada mereka yang tidak bertanggungjawab. Akhir sekali, kesemua responden menyatakan kesan pencemaran Sungai Kim Kim kepada alam sekitar ialah akan menjejaskan ekosistem kehidupan sungai seperti ikan mati. Assalamualaikum dan hai, nama saya Alam Sarah binti Muhammad 277218 akan menjelaskan mengenai kaedah penyelesaian tentang pencemaran Sungai Kim Kim di Johor. Pencemaran sisa bahan kimia ini boleh berlaku disebabkan pelbagai faktor seperti pembuangan sisa isi rumah, pembuangan sisa toksik daripada kilang, sisa haiwan ternakan dan sebagainya. Pencemaran ini berpunca daripada bahan buangan berbahaya seperti merkuri dan benzil yang mengakibatkan pelbagai impak negatif dan menjejaskan kesihatan penduduk. Sisa toksik ini berbahaya jika terdedah dengan angin dan hujan yang menyebabkan bahan kimia merebak melalui udara. Pihak kerajaan juga perlu menyediakan tangki tampungan bawah tanah yang dirawat. Hal ini untuk mengatasi masalah pelepasan air buangan domestik supaya tidak dilepaskan ke dalam sistem pemparitan, maka adalah perlu disediakan tangki bawah tanah yang dirawat. Rawatan ini menggunakan bioteknologi selaras dengan usaha negara menjadikan Malaysia sebagai pusat bioteknologi rawatan air. Selain itu, pencemaran ini berlaku kerana air kumbahan yang tidak diselenggara dengan baik sehingga terjadinya limpahan keluar sungai. Pihak sepatutnya seperti Jabatan Alam Sekitar JAS telah melakukan pengesanan punca berlakunya pencemaran ini secara terbuka. Selain itu, pihak berkuasa juga telah menyegerakan proses untuk naik taraf sistem pembetongan secara menyeluruh agar tidak terjadinya kejadian ini lagi. Kementerian Alam Sekitar dan Air (KASA) akan mengambil alih loji kumbahan agar memastikan limpahan air tidak berlaku bagi mencemari sungai yang terdekat. Kaedah pencegahan ini juga boleh diterapkan kepada pihak industri agar sentiasa menambah baik dari aspek self-declaration agar perkara ini dapat dipantau rapi melalui audit pelaporan yang telah kerap dan pemeriksaan terhadap kes Sungai Kim Kim ini berlaku. Pelbagai pihak telah melakukan usaha seperti memberikan kesedaran kepada orang awam dan industri bahawa betapa bahayanya pelupusan toksik ke dalam sungai yang tidak mengikut peraturan. Inisiatif yang diambil adalah memberikan syarat kepada setiap industri sebagai syarat lesen dalam menjalankan proses pelupusan ini. Hal ini secara tidak langsung akan menyebabkan penjagaan sungai terjamin dan bersih. Kaedah seterusnya adalah melalui pihak media massa seperti televisyen perlu membuat kempen kesedaran melalui iklan. Hal ini bagi mengatasi masalah sikap penduduk yang tidak mengendahkan atau menghiraukan perlu ditangani. Kempen kesedaran yang dibuat adalah melalui iklan TV dapat mengenal kesan sikap individu yang membuang bahan larangan ke dalam sungai. Oleh itu, setiap manusia perlu berubah ke arah yang lebih baik agar tidak mementingkan diri sendiri. Sebagai seorang manusia, kita haruslah memikirkan keadaan generasi akan datang yang terpaksa menanggung hasil dari tindakan kita sekarang. Oleh itu, haruslah kita sentiasa menjaga kebersihan sungai agar tidak tercemar. Akhir sekali, kaedah penyelesaian isu pencemaran sungai ini boleh diatasi melalui penubuhan sesebuah yayasan atau kelab pencinta sungai. Hal ini akan melibatkan ramai pakar dan perunding yang bijak pandai dalam isu alam sekitar ini untuk memberikan sumbangan secara sukarela tentang atasi isu pencemaran. Pihak berkuasa juga harus menggambleng tenaga dan sumber bagi tujuan menghalang pencemaran ini berlaku secara terbuka. Di samping itu, pihak ini juga perlu memberikan pengetahuan yang mendalam kepada masyarakat tentang pemeliharaan dan pemulihan sungai agar sentiasa bersih dan selamat digunakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tuan Sharifah Rosanita binti Tuan Muhammad Suhairi, nombor metrik 277-173. Saya akan menerangkan pencemaran, implikasi pencemaran Sungai Kim Kim yang berlaku memberi banyak implikasi terhadap manusia, alam sekitar dan sebagainya. Menurut temubual yang telah dijalankan oleh pihak kami, kebanyakan responden menyatakan bahawa implikasi pencemaran Sungai Kim Kim ke atas manusia ialah seperti
sesak nafas, batuk dan sebagainya. Implikasi ini juga boleh menyebabkan kehilangan nyawa dan memberi impak yang besar kepada keselamatan masyarakat setempat. Oleh itu, penduduk setempat merasakan bahawa mereka tidak lagi selamat untuk mendiami kawasan pencemaran tersebut, dan ia juga tidak menolak kemungkinan jika perkara sama akan berlaku pada masa yang akan datang. Seterusnya, implikasi pencemaran Sungai Kim mengancam kehidupan akuatik dan ekosistem. Sisa kimia yang dimasukkan ke dalam air mampu membunuh banyak hidupan atau sumber makanan terhadap hidupan darat. Sisa kimia seperti logam yang berat mampu memberi kesan kemusnahan yang besar terhadap rantaian makanan berbanding bahan kimia yang meluap. Kesan ini menjejaskan proses aktiviti pembersihan yang akan dijalankan, dan ia mengambil masa yang lama. Assalamualaikum, nama saya Nurul Nabilah binti Ismail, nombor matrik 281224. Secara keseluruhannya, krisis pencemaran kimia Sungai Kim telah mencetuskan keadaan panik bukan sahaja di kalangan penduduk dan rakan-rakan Pasir Gudang, tetapi juga telah menimbulkan minat negara untuk mengikuti perkembangannya. Tanggungjawab utama pasukan petugas adalah untuk mencari sumber gas toksik yang memudaratkan masyarakat Pasir Gudang dan membangunkan plan tindakan yang akan dijalankan oleh kementerian dan agensi yang diperlukan untuk menghentikannya daripada berulang di Malaysia. Tambahan lagi, untuk mengelakkan kejadian serupa berulang, langkah penguatkuasaan undang-undang yang lebih telus mesti dilaksanakan. Itu sahaja daripada saya.